bagi menjawab persoalan Tarikh Kemerdekaan Malaysia. Hari Kemerdekaan Malaysia ataupun disebut sebagai Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan disambut pada setiap 31 Ogos pada setiap tahun bagi menandakan Malaysia bebas daripada penjajah bermula pada tahun 1782 sehingga pada tahun 1957. Perayaan kemerdekaan ini disambut secara meluas dan warna-warni dan disambut di setiap negeri di Malaysia. Bagi menjawab persoalan penubuhan Malaysia dijadualkan pada awalnya untuk diisytiharkan sebagai sebuah negara pada 31 Ogos 1963, iaitu 6 tahun selepas kemerdekaan Malaysia. Akan tetapi terdapat pelbagai kekangan dan juga isu yang telah diterbitkan oleh dua negara iaitu Filipina dan Indonesia. Hal ini telah menyebabkan Singapura tidak termasuk dengan penubuhan Malaysia dan pada akhirnya tiga buah kontinen iaitu tanah Semenanjung Tanah Melayu, Borneo Utara ataupun Sabah dan juga Sarawak. Pada akhirnya penubuhan Malaysia telah ditubuhkan pada 16 September 1963. Pada tahun 2010, Kerajaan Malaysia telah memutuskan 16 September sebagai Hari Cuti Kebangsaan dan kita digalakkan untuk menyambut Hari Penubuhan Tanah Persekutuan Malaysia. Okay, untuk menjawab persoalan siapakah bapa permodenan Malaysia, jawapan saya adalah Tun Dr. Ismail. Maaf, saya bergurau saja. Bapa pemodenan Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terdapat 10 Perdana Menteri yang telah memerintah negara Malaysia. Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak. Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein Onn. Perdana Menteri yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Perdana Menteri yang keenam, Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan Perdana Menteri yang ke-10 dan yang sedang memerintah Malaysia sekarang iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia. Menurut saya, bapa transformasi negara ialah Datuk Seri Najib. Jawapan anda adalah tepat. Terima kasih kerana telah menjawab. Terima kasih. Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah demokrasi berparlimen. Betul ke? Betul. Yang saya faham tentang sistem demokrasi, kita dapat undi pemimpin yang kita nak. So, macam kita dapat tentukan masa depan negara kita sendiri lah. Pada pendapat saya rasa tak wajar lah sebab umur 18 tu masih terlalu muda dan diorang tak betul-betul faham lagi tentang isu dekat luar daripada rumah diorang lah. Pada pendapat saya adalah wajar bagi seorang pengundi diturunkan pada 18 tahun kerana pola pemikiran seorang generasi baru akan mendatangkan idea-idea yang lebih baik dan akan menguntungkan kepada negara, bangsa dan juga agama. Saya rasa wajarlah umur 18 boleh mengundi sebab umur 18 ni ada hak untuk memilih dia punya leader siapa. Dia orang boleh fikir siapa boleh jadi next leader untuk country ini supaya dapatlah memastikan perpaduan di negara kita ni diselaraskan. Itu je. Terima kasih. My opinion on the question is that youths age 18 and above should be given the option to vote because I feel that
18 is a legal age in most countries. So, and most of the students and youths are already exposed to the real world and education and so on. So I believe that they have the correct rationality in terms of taking a proper decision. So in that terms, I feel that 18 and above youths should be able to given the opportunity to vote in terms of selecting the country's future leaders and so on. So that's all. Thank you.